Selangor, Seriti Tafiz Darul Amilin Bukit Malawati dan juga Seriti Darul Amilin Puncak Alam. Dengan dua buah seriti dan kita menggabungkan kedua-dua ibu dan ayah. Sound kurang dengar. Ada komen di bawah kata sound kurang dengar. Okay, baik. Bila kita dikumpulkan pada hari ini, walaupun secara maya, tapi Allah masih bagi nikmat untuk kita dengar ilmu agama, kita buka TV, ilmu agama, kita buka Facebook, ilmu agama, kita buka YouTube pun ilmu agama. Alhamdulillah, hari ini kita didatangkan dengan tokoh hebat. Alhamdulillah, tokoh hebat. Saya memperkenalkan dahulu seorang tokoh hebat yang kita jemput khas untuk malam ini, Usrah Ibu Bapa Seriti kawasan Kuala Selangor. Okey, nama diberi Ustaz Muhammad Nazmi bin Abdul Karim. Beliau berumur 39 tahun. Betul Ustaz? 39 tahun. Itu zaman bila punya umur tu gua ambil. Oh, Ustaz, dah ni umur Ustaz? Kau dah 47. 47 lah. Oh, ni zaman lama lah ni. Beliau dilahirkan pada 31 Mac 1974 dan beliau berasal daripada Kampung Baru, Kuala Lumpur. Dan sekarang menetap di TTDI Jaya Shah Alam. Betul Ustaz? Ya, betul. Dan beliau sudah pun berkahwin dan punya seorang isteri, masih seorang isteri tuan-tuan, dan 4 orang anak. Dan latar belakang pendidikan beliau, Ma'had Al-Furqan Damsyik Syria, mengambil diploma syariah dan bahasa Arab, dan beliau ambil ijazah syariah dan bahasa Arab di University Al-Azhar Mesir, dan yang terakhir American Open University of Cairo. Betul Zah? Alhamdulillah tuan-tuan, kita bawakan seorang yang bukan biasa-biasa tuan-tuan. Ustaz yang sangat hebat untuk membawakan satu kisah ataupun tajuk khas yang kita berikan pada malam ini, iaitu mencontohi keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan sebelum ni dah pernah dengar cerita berkaitan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Mungkin daripada sekolah rendah ataupun daripada kecil-kecil dulu, tok nenek kita, mak ayah kita bercerita tentang kisah-kisah Nabi ni. Kita alamak, bosan lah asyik dengar benda sama. Tapi tuan-tuan, bukan semua benda kita dengar sebenarnya. Mungkin malam ni Ustaz membawa lebih itu berkaitan dengan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita tahu bila sekarang ni musim perayaan Raya Aidil Adha. Kita tahu perayaan Aidil Adha dikaitkan dengan pengorbanan ataupun korban. Kita mungkin tak tahu, tapi insya-Allah malam ni kita bawakan khas Ustaz Nazmi Karim untuk menceritakan lebih dan mungkin mengimbau kembali apa yang kita pernah dengar dulu. Dan kali ini tuan-tuan, saya harap tuan-tuan celikkan minda, celikkan mata, celikkan hati dan juga celikkan telinga untuk kita terima ilmu pada malam ini, insya-Allah, tanpa membuang masa, sebab kita pun ada banyak masa kita pun tak banyak, hampir setengah je. Saya menjemput Ustaz Nazmi Karim untuk menyampaikan usrah beliau. InsyaAllah Ustaz, dipersilakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilman wa 'amalan mutaqabbalan warzuqna rizqan halalan katsiran wasi'an ya arhamar rahimin. Allahumma inna qad istawda'nak bima 'allamtanahu fardudhu ilayna inda hajatina ilayhi wa la tunsina ya rabbal alamin. Allahumma akhrijna min dhulumatil jahli wa akrimna bi nuril ilmi wa ahsin akhlaqana bi nuril hilmi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufik dan hidayahnya dapat sama-sama kita bertemu pada malam ini secara online, secara maya.
Ditadikan Allah Subhanahu Wa Taala kita hidup di zaman online, di zaman maya, di zaman ujian COVID yang tak tahu bila berakhir, menyebabkan kita terpaksa hidup dengan cara baru. Kesemuanya main online belaka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, mujur makan tak online. Jadi itulah realiti yang terpaksa kita hadapi di akhir zaman, dan ini semua merupakan tanda-tanda keberkatan semakin tidak ada. Ya, makin tak ada keberkatan dah. Keberkatan makin ditarik oleh Allah Ta'ala. Sebab orang dulu kalau belajar dia bertalaqi. Dia menghadap guru dia, dia jumpa tok guru dia. Kan dulu masa kita belajar dulu macam mana? Macam itu kan. Tapi di akhir zaman kita belajar secara online. Jadi kalau orang yang belajar secara online ni mungkin ada yang jaga adab, ada yang sambil-sambil makan lemang, sambil-sambil bersembang, sambil-sambil isap vape, macam-macam style. Ya, maka benda-benda tu semua menghilangkan keberkatan. Dan kita ditarikan Allah hidup pada zaman tersebut, zaman yang dah tak ada keberkatan. Tapi nak kata macam mana? Kita hadapi dan kita teruskan perjuangan dengan harapan kita mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Baiklah, pada malam ni anak akan berkongsi cerita dengan tuan-tuan semua. Sebuah cerita yang cukup masyhur berkenaan dengan Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dan bagaimana sabarnya Sayyidatina Hajar alaiha salatu wassalam. Dan bagaimana sabarnya Sayyidatina Sarah akan menceritakan bagaimana ketaatan seorang anak kepada arahan bapanya. Iaitulah Nabi Allah Ismail alaihi wassalatu wassalam yang taat segala arahan bapaknya. Yang mana bapak dia pula seorang yang amat mentaati arahan Allah 100% tanpa dia mempersoalkan satu pun arahan Allah Ta'ala. Itulah seorang Nabi yang diberi gelaran Khalilullah, teman rapat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Sayyiduna Ibrahim. Kehebatan Nabi Allah Ibrahim ini sehingga disebut namanya di dalam tahiyah. Kan, Assalamualaikum ayuhan Nabi, Assalamualaikum wa ala ibadah, Assalamu ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Dalam ramai-ramai Nabi, kenapa dipilih Nabi Ibrahim? Nabi Musa pun ada, Nabi Nuh pun ada. Kan, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Daud punya ramai. Tapi dipilih Nabi Ibrahim. Sebab apa? Sebab Nabi Ibrahim contoh hamba yang bukan nak kata Nabi lain tidak taat, tidak. Nabi lain pun bagus-bagus, hebat-hebat. Tapi Ibrahim seorang yang terpilih sehingga diberi gelaran Khalilullah, teman rapat Allah. Dan Nabi Ibrahim lah orang yang pertama akan dipakaikan pakaian di padang mahsyar nanti. Rawal Bukhari fi sahihihi. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya. An Sa'id bin Jubairin radhiyallahu ta'ala anhu. Daripada Sayyidina Sa'id bin Jubair, seorang tabi'in. Beliau berkata, Qala Ibn Abbasin. Sayyidina Abdullah bin Abbas menceritakan, Awwala mattakhadha nisa'ul mintaq Ummu Ismail. Orang yang pertama memakai tali pinggang ialah ibu Nabi Ismail, iaitulah Sayyidatina Hajar. Al-mintaq maksudnya tali ataupun kain yang digunakan untuk mengikat pinggang. Dan Sayyidatina Hajar pakai tali pengikat pinggang ini bukan dengan sebab kain dia londeh ke, seluar dia londeh ke, bukan pasal tu. Kita pada hari ini kita pakai tali pinggang sebab sama ada seluar kita londeh ke, kain londeh ke, kan, kita pakai tali pinggang. Tapi kenapa tujuan Sayyidatina Hajar pakai tali pinggang ni? Dia kata apa? Ittakhadhat mintaqan litu'affiya atharaha ala Sarah. Tujuan Hajar memakai tali pinggang yang diperbuat daripada kain. Kalau kita boleh gambarkan, contohlah macam gini kan. Ni kain ni kain tudung ni. Ni dibuat tali pinggang kain gini. Dan kain ini digunakan untuk apa? Untuk dia memadamkan bekas tapak kaki dia daripada Sayyidatina Sarah alaiha salatu wassalam. Bila dia berjalan, kan ada bekas tapak kaki dekat padang pasir. Kawasan pasir,
Jadi dia akan guna kain untuk dia padamkan. Dia letak kain itu dekat kawasan tapak kaki itu supaya terpadam bekas tapak kaki Sayyidatina Hajar. Kenapa dia buat macam tu? Ini yang ulama kata dengan sebab cemburu yang dirasai oleh Sayyidatina Sarah alaiha salatu wassalam. Panjang cerita antara Sarah dengan Hajar ini, bagaimana Nabi Ibrahim boleh berkahwin dengan Hajar. Hajar ni asalnya merupakan seorang dayang istana yang dihadiahkan oleh seorang raja, dan cerita itu panjang. Dia ringkaskan cerita. Kemudian apabila Nabi Ibrahim bersama dengan Sarah tapi tak dapat zuriat, kan, Sarah dapat zuriat lambat, umur dia 80 tahun baru dapat Nabi Ishaq. Dia baru dapat Nabi Ishaq ketika umur dia 80 tahun. Jadi sebelum pada itu ditadikan Allah, bila Sarah tak ada zuriat, bila Nabi Ibrahim bersama dengan Hajar, Allah tak takdirkan Hajar dapat zuriat, dapat apa, Nabi Ismail. Menyebabkan Sarah jadi cemburu. Dan cemburu dia, subhanallah, ya, sampai dia bersumpah dengan nama Allah. Dia kata apa? Wallahi la uqati'annaki. Demi Allah aku akan kerat engkau. Kerat, Syekh. Dia nak kerat 3. Madu dia itulah Sayyidatina Hajar alaiha salatu wassalam. Maka Nabi Ibrahim ni bila Sarah bersumpah macam tu, dia kena laksanakan. Dia kena sumpah tersebut. Maka sumpah tersebut, lain okey ke? Dan Saya sangkut-sangkut sikit. Inilah, bayaran mahal tapi macam hampir. Sabar je dia. Bayar beratus-ratus tapi lain cak ayam. Okeylah. Balik ke cerita kita. Jadi kan, Sayyidatina Sarah ini bersumpah. Dia kata, demi Allah, aku akan kerat kau. Maka Nabi Ibrahim ini sebagai melaksanakan sumpah Sarah, dia pun kerat 3 anggota Hajar alaiha salatu wassalam. 3 anggota tu ialah 2 cuping telinga. Ya, bukan dipotong telinga, tapi ditindik telinga Hajar sebagai isyarat ditindik telinga Hajar alaiha salatu wassalam. Hilang Ustaz. Ustaz jangan hilang Ustaz. Kalau Ustaz hilang anda mengantuk mata, tak ada orang. Ustaz nampak tak ada orang. Ada kena tutup kamera Ustaz. Takut dia jadi line lambat. Oh gitu pula? Gitu. Alamak. Anda kalau ngajar tak nampak muka ni, aku jadi boring. Okey lah. Okey. Jadi Nabi Ibrahim pun melaksanakan sumpah Sarah tu. Dia pun tindik telinga Hajar dan dia khatankan Hajar. Maka Hajar inilah orang perempuan pertama yang bertindik telinga dan dikhatankan. Okey. Walaupun begitu, Sarah tetap berasa cemburu kepada Hajar, menyebabkan Nabi Ibrahim terpaksa bawa Hajar ini berpindah ke tempat lain. Asalnya diorang daripada Iraq, Babylon. Daripada Iraq turun ke bawah sampai kat Mesir. Masa itulah diorang jumpa Hajar, teruskan perjalanan masuk ke Palestin. Bila duduk kat Palestin sama-sama, masalah. Maka Nabi Ibrahim pun pindahkan Hajar ke mana? Ke Makkah. Dan Makkah masa itu tuan-tuan tak ada orang langsung. Tak ada orang langsung. Tak ada orang. Maka bawalah Nabi Ibrahim isterinya Sayyidatina Hajar dengan Nabi Allah Ismail alaihi wassalatu wassalam yang masih kecil. Dia kata walaysa bimakkah yawma idzin ahadun. Masa tu dekat Mekah langsung tak ada orang. Walaysa biha ma'un, dan langsung tak ada air walaupun setitik. Fawada'ahuma hunalika, maka diletakkan Nabi Ibrahim meletakkan 2 beranak ni, Hajar dengan anaknya, inda dauhatin, di sebatang pokok. Dauha ni pokok yang besar. Kita ingat dekat negara Arab kan ada nama Doha, D-O-U-H-A. Kan kita kata Doha, bukan Doha. Dauhah. Dauhatun dengan mana asyajaratul kabiratu, pokok yang besar. Okey. Maka dia letakkan 2 beranak ni dekat situ.
Dan Nabi Ibrahim letak tu bukan letak saja-saja. Itu arahan Allah. Allah kata kau sampai dekat tempat ni kau letak dan jangan cakap banyak, kau terus balik. Letak balik. Maka Nabi Ibrahim letakkan dua beranak ni dan diletakkan sebekas air dan sebekas tamar. Kemudian Nabi Ibrahim terus balik. Terus balik. Orang kurang-kurang sembang lah dulu, bercakap kan. Duduk semalam, 2 malam. Cakap ke Hajar, abang tak boleh lama-lama kat sini. Ya, abang kena balik. Kita boleh duduk 3 hari je, nanti abang balik lah ya ke Palestin. Awak jaga dia, awak baik-baik ya. Baby ni jaga. Sepatut sembang lah. Tapi Nabi Ibrahim tak macam tu. Ini level manusia yang dia punya iman pada Allah amat luar biasa. Amat luar biasa. Allah kata letak, balik. Dia tak persoalkan logik ke tak logik. Kalau kita fikir segi logik, saya kerja ni kerja gila kau tu tak? Kau letak anak kau tengah padang pasir, orang tak ada, binatang tak ada, air tak ada. Kau nak mampus apa? Tu bahasa kasarnya macam tu lah kan. Tapi kan ini arahan Allah tu tak? Sebab tu kita kena ingat satu benda dalam hidup kita ni. Apabila benda tu arahan Allah, logik ke tak logik, jangan cakap banyak lah. Kita terima. Orang hari ni banyak persoalkan hukum hakam Allah. Dia kata kalau ikut hukum syariat ni, boleh ke? Maju ke? Undang-undang Islam ni, dia suka soal benda macam tu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita hidup atas dunia ni, Allah Ta'ala yang jadikan kita, tahu tak? Dia bagi kita rezeki, dia bagi kita bernafas, dia belaka. Tiba-tiba kita sebagai hamba nak mempersoalkan segala kehendak hukum hakam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi Ibrahim seorang hamba yang cukup beradab dengan Allah dengan adab yang luar biasa. Dia tak kata, ya Allah kenapa letak dekat sini tak ada orang, ya Allah agak-agak logik lah sikit. Hantar dekat tengah bandar ke dekat tengah pekan ke, ni apa benda, tak ada. Gitu Nabi Ibrahim ni. Dia letak summa qafa muntaliqan, dia pun balik. Menyebabkan Hajar panik. Hajar bila tengok Nabi Ibrahim balik, dia kejar Nabi Ibrahim. Dia kata, ya Ibrahim, aina tadhhab wa tatrukuna bihadzal wadi alladhi laysa fi insun wala syai'. Dia kata, wahai Ibrahim, awak nak ke mana? Abang tinggalkan kami 2 beranak. Ni Hajar kata tau, tempat ni tak ada orang. Dia kata, orang tak ada, air tak ada, makanan tak ada, apa pun tak ada apa. Abang nak ke mana? Nabi Ibrahim tak pandang, tak toleh ke belakang, tak cakap sepatah. Kalau kita kata kan, melampau lah. Kau paling, bahasa kita kan. Kau paling lah kata, sabar yang, sabar. InsyaAllah Allah tolong. Sabar. Kan, sepatut logik, kita cakap macam tu. Tak salah pun cakap macam tu. Tapi anak nak bagi tahu Nabi Ibrahim ni level ni. Dia punya penyerahan pada Allah amat solid, luar biasa. Sebab tu dia hebat. Sebab tu dia mulia. Hajar tanya, abang nak ke mana? Abang nak ke mana bang? Abang tinggal kaki. Senyap Nabi Ibrahim tak cakap sepatah. Dia berjalan terus. Hajar kejar kata, ya Ibrahim, abang nak ke mana? Tinggalkan kami. Faqalat lahu zalika miraran. Berulang-ulang kali dipanggil Ibrahim, abang nak ke mana? Dan Nabi Ibrahim tak layan. Padahal orang tu baru beranak, Syekh. Baby baru berapa bulan kau tu tak? Baby merah lagi kau tu tak? Orang kata dalam pantang lagi. Silat gaya boleh kena meroyan lebih kurang kan. Akhir apa kata Hajar? Bila dia tengok suami dia tak layan, tiba-tiba Hajar kata apa? Allahul ladzi amaraka bihadza ya Ibrahim. Adakah ini arahan Allah wahai Ibrahim? Keluar soalan tu. Adakah ini arahan Allah? Nabi Ibrahim tengah berjalan ni, dia jawab, na'am. Sepatah je. Ya. Dia tak paling ke belakang. Dia tak ada. Dia, na'am. Dia terus berjalan. Apa kata Hajar? Kalau begitu, la yudayyi'una, Allah takkan sia-siakan kami. Dia pun balik semula ke pokok tadi, tengok anak dia. Maka Nabi Ibrahim meneruskan perjalanan jauh, berjalan. Sampai ke tempat tinggi, dia jalan dah beratus-ratus kilometer, dia paling ke belakang. Masa tu dia paling ke belakang, dah tak nampak apa-apa dah. Ya, padang pasir seluas-luasnya, anak bini dia entah ke mana, wallahu alam, dah jauh sangat. Masa itulah Nabi Ibrahim pun
Angkat tangan dia berdoa, dia kata apa? Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus salah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Apa kata Nabi Ibrahim? Ya Allah, sesungguhnya aku meninggalkan zuriat keturunanku di sebuah lembah ghairi dhi zar'in yang tiada tanam-tanaman. Tak ada pokok, tak ada tumbuhan, tak ada makanan. Inda baitikal muharram, di rumah engkau yang dihormati. Mana di situ nanti bakal dibina Kaabah. Rabbana liyuqimus salah. Kenapa aku tinggalkan dekat situ? Untuk mereka mendirikan sembahyang. Faja'al af'idatan minan nas. Ya Allah, jadikan hati-hati manusia cenderung untuk menziarahi mereka. Warzuqhum minas samarat, dan rezekikan kepada mereka daripada buah-buahan. La'allahum yashkurun, semoga mereka menjadi orang yang bersyukur. Dan Nabi Ibrahim terus meninggalkan kawasan tersebut menuju ke Palestin. Tinggal Hajar dengan Nabi Ismail. Hajar menyusukan Nabi Ismail. Nabi Ismail menyusu tengah-tengah pasir. Bila dah habis, minum lagi. Makan buah tamar, minum lagi. Makan buah tamar. Akhirnya kering. Air pun habis. Tamar pun habis. Susu Hajar pun kering. Masa itulah Nabi Ismail menangis. Baby, lapar, menangis. Dan Hajar mula panik. Tak tahu nak pergi mana. Dia pun tengok ke kiri, tengok ke kanan, tengok ke depan, ke belakang. Tak tahu nak ke mana. Masa itulah. Sekarang kita kena gambarkan kita berada dekat Mekah. Mana Bukit Safa, mana Bukit Marwah, gambarkan. Orang dah pernah pergi Mekah, tahulah benda ni kan. Okey. Jadi, sekarang lokasi pokok tempat Hajar duduk ni dekat Kaabah sekarang ni. Kaabah yang bina tu lah. Lepas tu, kita pandang ke arah Bukit Safa dan Marwah. Agak jauh juga daripada Kaabah tu kan, beberapa meter kena berjalan. Daripada Kaabah tu, Hajar dengan Nabi Ismail menangis. Hajar pun nampak Bukit Safa. Dia pun berlari ke Bukit Safa, naik atas Bukit Safa. Dia kata, hal tara ahadan? Dia kata, ada tak siapa-siapa dekat sana? Ada tak siapa-siapa? Anybody home? Gitulah bahasanya. Ada tak orang kawasan ni? Mana ada bang? Kawasan padang pasir, Kedai Kuntang. Tak ada orang. Gua tu tak ada orang. Dia naik atas Bukit Safa. Lepas tu dia pun turun dekat lembah bawah tu. Berlari-lari anak. Sebab apa dia berlari anak tu? Sebab dia nampak macam ada air. Padahal Fata Morgana. Wak panas yang menghasilkan macam air. Dia kejarnya air tu. Tak ada apa pun. Dia naik balik kat Marwah. Sampai Marwah, dia tengok pula. Ada tak orang-orang kat sana? Ada siapa-siapa dekat sana? Tak ada orang. Dia turun balik. Turun naik kan. Sampailah 7 kali. Kalau kita tengok cerita ni kan. Apalah salahnya? Hajar tu kan isteri Nabi. Kan isteri Rasul. Apalah salahnya? Dan Hajar ni pula, dia tahu. Aku ni bukan sebarangan. Suami aku Nabi, suami aku Rasul. Boleh je dia kata, ya Allah, takkan kau nak biar aku macam ni je? Turunkanlah apa yang patut, pizza ke, apa udah, ayam apa benda, ayam goreng ke, ayam panggang ke, apa cendol ke. Di tengah-tengah panas ke, tahu tak? Kena cendol power juga kan, contohlah. Tapi tak. Hajar dia berusaha, kau tahu, dia berusaha cari air. Tuan-tuan bayang kalau isteri Nabi usaha, kita ni, cak ayam belaka kita ni. Dia usaha. Naik Bukit Safa. Turun naik Marwah. Turun baik. Sampailah 7 kali round. Kan? Sampai Nabi kata apa dalam hadis ni? Summa sa'yal insanil majhud. Hajar berjalan dalam keadaan tak bermaya. Letih amat sangat. Macam itulah. Letihnya. Hajar di tengah-tengah panas terik tu. Sampai 7 kali. Dia kata apa? Falamma ashrafat alal Marwah. Apabila sampai ke Bukit Marwah tu, sampai round yang ke-7 tu, masa itulah dia dengar macam bunyi sesuatu, bunyi suara. Dia dengar bunyi suara. Maka apa kata Hajar? Sah. Dia kata, shh, diam. Shh. Dia kata dekat diri dia sendiri.
Sebab mungkin suatu datang daripada nafas dia ke, daripada keletihan dia ke, keluar suara macam tu. Dia kata, shh, diam. Wa tasamma'at aidan, cari suara mana tu. Masa itulah ketika dekat, kalau kau tengok, kalau kita tuan-tuan boleh bayangkan yang dah pernah pergi Mekah, dekat Marwah sana tu jauh tu Marwah tu jauh. Daripada Marwah tu, dia pun tengok dekat arah Kaabah sekarang ni. Masa itulah dia nampak malaikat turun. Malaikat pun turun, berhampiran dengan Kaabah, turun malaikat dan mula menggali tanah dengan sayapnya. Dalam Sahih Bukhari kata dengan tanah, dengan sayap. Ada setengah riwayat kata Nabi Ismail hentakkan tumitnya ke tanah, lalu keluarlah air. Atau zahar al-ma', sehingga keluar air. Masa itulah Hajar lari dekat depan Kaabah. Okey. Ana pergi Kaabah, pula. Ana pergi Mekah first time tahun 80-an. Lebih kurang tahun 84 ke 86 lah gitu. Masa tu Telaga Zamzam kita boleh tengok lagi. Di hadapan Kaabah tu ada tangga turun ke bawah ke tanah. Kau turun tangga tu, nanti kau nampak ada telaga. Memang kita nampaklah Telaga Zamzam tu besarlah. Dan banyak dia pun nama pipe-pipe berselirat. Subhanallah. Jadi di situlah ia keluarnya air Zamzam. Lalu Sayyidatina Hajar alaiha salatu wassalam dia kumpulkan air itu. Apa kata Nabi SAW? Kalaulah Hajar ini dia tak kumpulkan air itu, dia biarkan, nescaya air Zamzam tu akan mengalir jadi air sungai sampai sekarang. Jadi sungai. Kalau dia tak kumpulkan. Tapi dia buat gini. Dia kumpul, dia buat lekuk, dia kumpul. Air tu pun menurun, dikumpul lagi. Dia pun buat macam kolam. Bentuk kolam macam tu. Nabi kata, kalau dibiarkan air Zamzam tu, nescaya dia akan mengalir sampai sekarang. Maka Allah mentakdirkan, siapa nak minum air Zamzam, kena pergi Mekah lah. Baru dapat minum air Zamzam kan. Subhanallah. Qala fasharibat wa arda'at waladaha. Ketika itulah Sayyidatina Hajar pun dapat minum dan menyusukan kembali anaknya Nabi Allah Ismail. Nak bagi tahu pada kita, ujian yang Allah Ta'ala bagi pada kita lambat laun mesti ada penyelesaiannya. Mesti ada. Dengan syarat kita bertakwa pada Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang takut Allah, Allah Ta'ala akan bagi kepada pintu keluar. Pintu kelepasan. Menyelesaikan segala masalah bebanan yang ditanggung. Dengan syarat kita bertakwa pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka Hajar alaiha salatu wassalam dapat air. Dan subhanallah air ni, kita sedia maklum, yang berkat daripada zaman Nabi Ibrahim sampai sekarang dah berapa ribu tahun, Syekh? Berapa ribu tahun? Kita dengan Nabi Isa dah 2000 tahun. Kita dengan Nabi Isa. Sebelum tu lagi, tak kurang mungkin 5000 tahun. Tapi sampai sekarang air tu masih keluar. Subhanallah. Subhanallah. Berkat apa ni kata? Berkat seorang hamba yang percaya kepada arahan Allah dan tak pernah persoalkan arahan Allah. Ini benda yang mahal ni. Allah. Ana pun samalah 2x5. Cerita je boleh, Syekh. Nak buat? Beranganlah kau. Berangan lah. Sembang boleh lah. Tapi nak jadi, mustahil lah kita. Subhanallah. Tapi kurang-kurang, dia ada motivasi dalam kisah ini. Nak bagi tahu pada kita, kita ni bertakwalah pada Allah. Bertakwalah pada Allah. InsyaAllah akan selesai semua masalah kita. Berdoa pada Allah. Bersangka baik pada Allah. Bertawakal pada Allah. Berserah pada Allah. InsyaAllah Allah tolong kita. Yakin. Dan kita, bila kita ni berdoa, Nabi ajar kita kan, Udu'ullaha wa antum muqinuna bil ijabati. Berdoalah kamu kepada Allah dalam keadaan kamu yakin Allah makbulkan doa kamu. Jangan kita doa ya tak ya. Doa tu biar sepenuh hati. Bersangka baik dengan Allah. Ya Allah, kau makbulkan doa aku. Bantu aku ya Allah. Bantu aku ya Allah. Kan? Maka akhirnya keluarlah air Zamzam ini.
Dan air ini merupakan punca kehidupan. Quran kata waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Dan kami menjadikan daripada air itu sumber kehidupan. Sebab tu kenapa bila kita baca kan Mak Saleh ataupun Amerika beria-ria sangat nak pergi buat kajian dekat planet Marikh sampai bawa balik sampel tanah. Kenapa? Sebab dia kata Marikh ni rupa bentuk Marikh tu macam bumi. Dan dia kata dekat Marikh ni ada tanah dia ada sampel air. Maknanya kalau digali, contohlah kalau digali tanah Marikh tu kemungkinan ada air. Kalau ada air maknanya apa? Mana boleh hidup lah. Boleh hidup, boleh tanam pokok, kan? Boleh lepak dekat Marikh. Itu yang Amerika beria-ria sangat tu. Duk buat kajian dekat Marikh dah berapa tahun. Dah habis berbilion-bilion kau tahu tak? Sebab apa? Sebab dia nak pindah dekat Marikh. Sebab dia tahu satu hari nanti dunia ni akan kiamat. Dunia ni kiamat, dia pun nak pindah dekat Marikh. Dia ingat dia dunia kiamat, Marikh tak kiamat. Kalau tak engkau, gitu. Ya, bodoh tak bodoh orang kafir ni kan. La haula wala quwwata illa billah. Sorry lah kadang keluar juga ayat smackdown aku ni. Balik ke cerita kita. Okey. Jadi, duduklah dua beranak ni minum air. Maka malaikat tadi berkata kepada Hajar, la takhafu dhai'ah fa innaha huna baitallah yabni hadzal ghulam wa abuhu. Kata malaikat, wahai Hajar, jangan takut. Engkau jangan takut engkau disia-siakan. Yakinlah wahai Hajar. Di sinilah akan dibina rumah Allah. Yang mana rumah Allah ataupun Kaabah akan dibina oleh budak ini dan bapanya. Kan maksudnya Nabi Ismail baby lagi. Baby ni besok akan bina rumah Allah dengan bapa dekat sini. Wa innallaha la yudhi'u ahlahu. Dan Allah Ta'ala tidak akan mensia-siakan hamba-hambanya. Lalu itulah kata malaikat memberi semangat kepada Hajar. Duduklah dua beranak ni minum kat situ. Tak berapa lama kemudian, mungkin 2-3 hari lepas pada tu, ditarikan Allah ada satu kabilah daripada Yaman bernama kabilah Jurhum. Kabilah ni kabilah yang berniaga di padang pasir, merentasi padang pasir. Mereka pun lalu beberapa kilometer daripada kawasan Mekah. Zaman tu, orang takkan pergi dekat Mekah. Sebab Mekah tak ada apa, Syekh. Kering sekering-keringnya. Memang tak ada apa. Orang gila pun tak pergi kawasan tu. Kau tahu tak? Nak bagi tahu Mekah tak ada apa. Lalu, rombongan daripada Jurhum ni lalu. Bila dia lalu, sekali nampak ada burung terbang kawasan lembah tu. Mana kawasan Mekah tu lah. Kawasan Hajar dengan Nabi Ismail. Apa kata kabilah Jurhum ni? Pasal burung kat situ. Tahu diorang kalau burung terbang kawasan tu, itu bermakna kawasan tu ada makanan. Sama ada air ataupun ada binatang untuk burung tu berburu. Lalu apa kata ketua kabilah Jurhum? Setahu kita kawasan tu memang tak ada air. Kawasan tu kering. Lepas tu dia tengok lagi, kenapa burung tu ada terbang kat situ? Maknanya ada something. Diorang pun hantarlah, orang kata dia punya geng dia untuk riki, untuk melihat kawasan tu. Ada apa kat situ? Sekali tengok-tengok ada Hajar dengan Nabi Ismail tengah minum air. Diorang pun kata, wahai puan, boleh tak kami tumpang duduk kat sini? Apa kata Hajar? Naam, walakin la haqqa lakum fil ma'. Korang boleh tumpang, boleh duduk, boleh minum air, tapi air yang ada sekarang ni hak aku. Sebab aku yang jumpa, hak aku. Air dekat padang pasir ni, Syekh. Macam kita jumpa minyak lah. Telaga minyak. Mahal gila tu tak? Memang mahal gila. Kita kan jumpa air dengan minyak pun, kita tak heran minyak tu ambil air dulu kan. Jadi gitu nak beritahu. Okey. Lalu, kabilah Jurhum inilah yang duduk kat situ. Beranak pinak. Itulah kabilah yang pertama duduk kawasan kering kontang dan akhirnya mereka berbiras, berbesan, bermenantu, apa benda semua dengan Sayyidatina Hajar alaiha salatu wassalam dan Nabi Allah Ismail berkahwin dengan perempuan daripada kabilah Jurhum. Okey. Tak lama kemudian Nabi Ismail berumah tangga.
dengan perempuan daripada kabilah Jurhum. Dan Hajar meninggal dunia. Sayyidatina Hajar, kubur dia, ke mana kubur dia? Kubur Sayyidatina Hajar ada dekat kawasan keliling Kaabah. Tempat kita tawaf itulah, di situlah terletak kubur Hajar. Mana? Wallahu alam. Mungkin orang lama Mekah tahu kot. Mungkin ada tanda kot, kita pun tak tahu. Tapi dekat tempat kita tawaf itulah, di situlah terletak kubur Sayyidatina Hajar alaiha salatu wassalam. Okey. Jadi tak berapa lama kemudian Nabi Ibrahim balik ke Mekah untuk menziarahi anaknya. Cerita ni lepas daripada cerita Nabi Ibrahim nak sembelih Nabi Ismail tau. Mana Nabi Ismail nak kena sembelih tu sebelum pada tu lagi. Ni dah lepas dah lah. Maka Nabi Ibrahim ni pergi dekat rumah Nabi Ismail. Dia pun tanyalah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nabi Ibrahim kata, awak ni siapa? Dia kata, saya ni isteri kepada Ismail. Oh, isteri kepada Ismail. Ismail mana? Ismail tak ada. Ismail pergi mana? Kerja. Maka Nabi Ibrahim pun interview menantu dia ni. Interview menantu dia. Dan menantu ni tak tahu yang datang interview ni bapa mertua dia. Dia tak kenal. Ini kes lama sangat PKP dah ni, kau tahu tak? Sampai tak kenal pak mertua. Contoh kan. Tak boleh merentas. Tak kenal siapa ni. Padahal bapa mentua kau tahu tak? Maka Nabi Ibrahim tanya, macam mana hidup kau dengan Ismail? Okey ke tak okey? Kata isteri Nabi Ismail, dia kata duduk dengan Ismail ni susah, dia kata. Kais pagi makan pagi, kais petang tak makan-makan. Susah. Dia komen, ada je dia komen. Okey lah. Nabi Ibrahim kata, okey lah, tak boleh kalau macam tu pakcik nak balik. Cuma pakcik ada 2 pesanan. Nanti kalau Ismail balik, yang pertama, kirim salam dekat dia. Yang kedua, bagi tahu dekat dia, ghayyir atabata baitika. Ghayyir atabata baitik. Bagi tahu dekat dia, pakcik suruh dia tukar bendul rumah. Tukar bendul rumah. Okey. Nabi Ibrahim balik. Petang tu Nabi Ismail balik rumah dia. Masa Nabi Ismail sampai, dia rasa tau. Dia rasa macam ada orang datang je rumah dia. Ka'annahu anasa syai'an. Macam ada orang je datang. Dia pun tanya bini dia. Ada orang datang ke tadi yang? Ada abang. Siapa dia? Entah, saya pun tak kenal. Habis tu dia tanya apa? Dia tanyalah saya siapa? Saya kata saya si abang. Lepas tu dia tanyalah saya hidup macam mana? Saya kata hidup dengan abang ni susah. Kais pagi makan pagi, kais petang tak makan-makan. Bla-bla ni pula PKP, dia tak ada kerja lah. Semua. Komen tak habis-habis. Komen. Lagi dia pesan apa? Dia kata ke abang, dia suruh abang tukar bendul rumah. Dia suruh abang tukar bendul rumah. Maka apa kata Nabi Ismail? Zaka abi. Yang datang tu bapa aku. Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dan pesanan dia suruh aku tukar bendul rumah. Dia suruh aku ceraikan kau. Allahu Akbar. Syekh, cerai tau. Tahu kenapa? Sebab tak reti bersyukur. Tak reti bersyukur. Komen tak bersyukur. Kau nak kira kita zaman sekarang hidup jauh lah senang, Syekh. Zaman dulu memang susah hidup. Tapi gitulah isteri Nabi Rasul, dia punya level tak boleh persoalkan rezeki ni. Oh, kalau orang zaman sekarang nak uzubillah kan. Dia punya komen, dia punya kutuk, dia punya macam-macam bahan kata lelaki dia. Sebab tu kan ada hadis Nabi SAW dalam Isra wal Mi'raj, Nabi tengok neraka. Ramai perempuan dalam neraka. Kenapa ramai sangat perempuan dalam neraka ni? Kan Nabi kata yakfurnal ashir. Ya yakfurnal ashir. Kenapa? Sebab diorang tidak berterima kasih kepada suami. Ada yang kan, contohlah kalau suami tu yelah dah orang kata okey tapi komen tak puas hati macam-macam kan. Itulah benda yang tak boleh buat main sebenarnya. Benda ni benda berat. Minta Allah pelihara kita daripada api neraka Allah. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Kau balik dalam rumah keluarga kau. Pergi balik rumah keluarga kau.
Dia pun cerai bini dia tu. Tak lama kemudian Nabi Ismail berkahwin dengan perempuan yang lain pula. Kemudian tak berlama Nabi Ibrahim datang ziarah. Dan macam itu juga masa Nabi Ibrahim datang, Nabi Ismail tak ada kat rumah. Nabi Ibrahim bertanya, kau ni siapa? Dia kata, saya isteri Ismail. Oh, isteri Ismail. Ismail mana? Ismail tak ada. Gimana? Pergi kerja. Hidup kau dengan dia macam mana? Kata bini yang baru ni kata, Alhamdulillah. Dia kata, Alhamdulillah. Rezeki okey. Korang makan apa? Perempuan dia kata apa? Al-lahmu wal-ma'u. Daging dan air. Padahal zaman tu daging pun susah, Syekh. Daging benda mahal. Kau ingat senang apa? Tapi dia jawab, makan daging, minum air, dia kata. Kenapa dia kata macam tu? Dia nak bagi tahu dia senang dan dia tak nak tunjuk dia susah. Padahal dia susah je. Tapi dia tak nak tunjuk dia susah. Kita okey, Alhamdulillah, makan daging. Padahal tantang makan benda aku tak tahu kan. Tapi dia cakap macam tu. Baguslah. Jadi, bila dia kata macam tu, Nabi Ibrahim pun angkat tangan terus berdoa. Apa kata Nabi Ibrahim? Allahumma barik lahuma fil lahmi wal ma'i. Ya Allah, berkatilah mereka berdua pada daging dan air. Pada daging dan air. Berkat doa Nabi Ibrahim ni bang, sampai sekarang Mekah tak pernah putus. Air tak pernah putus. Air Zam-Zam. Daging tak pernah putus. Lagi-lagi musim Raya Haji ni. Kan? Beribu unta disembelih. Kambing disembelih dekat Mekah tu. Ada, tak pernah putus rezeki. Subhanallah. Berkat doa Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kemudian apa kata Nabi Ibrahim? Nanti kalau Ismail balik, bagi tahu dekat dia, sabit atabata baitik, benda rumah engkau ni dah cantik. Tak payah ubah. Dia kata gitu. Jadi petang tu Nabi Ismail balik lah. Balik, dia pun rasa macam ada orang datang je rumah dia. Dia tanyalah ke bini dia, yang tadi ada orang datang ke? Abang ada orang datang. Siapa dia? Entahlah. Dia kisah ke abang. Lepas tu dia buat apa? Dia tanyalah, abang mana? Saya kata abang tak ada, abang kerja. Lepas tu dia tanya lagi, hidup macam mana? Okey ke tak okey? Saya katalah, Alhamdulillah okey. Makan cukup, bahagia, seronok. Oh. Lepas tu dia doakan kita bang, Alhamdulillah. Lepas tu dia ada pesan apa-apa tak? Dia ada pesan, benda rumah dah elok dah, tak payah tukar. Benda rumah dah elok, tak payah tukar. Maka apa kata Nabi Ismail? Itulah bapa aku. Dan maksud benda rumah dah elok, tak payah tukar. Engkaulah isteriku sampai mati. Tak payah tukar-tukar dah. Elok benar. Kan? Jadi, begitulah orang kata kisah Nabi Ismail dan isteri dia ni. Dan keluarga yang hebat ini merupakan keluarga yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Keluarga yang ditarbiah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sehinggalah Allah Ta'ala mengarahkan Nabi Ibrahim supaya membina Kaabah. Kan? Nabi Ibrahim pun bina Kaabah dengan anaknya Nabi Allah Ismail alaihi wassalatu wassalam. Dan diorang pun binalah Kaabah tu. Kan? Sebagai orang kata mengikut arahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi cerita ni yang kalau kita lihatlah dan sadar pengorbanan Nabi Allah Ismail, pengorbanan Nabi Allah Ibrahim ni pengorbanan yang amat luar biasa. Ya, anak-anak sebut dan anak-anak tersebut merupakan contoh hamba yang dia tak pernah mempersoalkan arahan Allah. Ya. Sebab tu kita kena muhasabah lah. Ya. Saya pun kena muhasabah. Semua kena muhasabah. Dalam hidup kita ni berapa banyak kita dengar cakap Allah daripada kita komen. Ada je yang tak puas hati, ada je yang tak puas hati. Ni masalah kita. Syukurlah banyak Allah Ta'ala bagi kita nyawa, bagi kita rezeki. Pun tak bersyukur lagi. Tadi Ana jumpa seorang korporat. Gitu Ana dia. Sembanglah dengan dia. Dia kata, aduh Ustaz, pening kepala Ustaz. Dia punya kilang semua kena tutup pasal COVID. Dia ada pekerja dekat 2,000 orang pekerja.
Bekerja dekat 2,000 Syekh. Bayar gaji sebulan 10 juta. Mak aku kata 10 juta gaji sebulan. Untuk gaji pekerja 10 juta. Kilang dah tutup 2 bulan. Macam. Tak bengong kepala. Subhanallah, nak kata macam mana Datuk. Allah takdirkan benda ni berlaku. InsyaAllah adalah rezeki di Puangguk. InsyaAllah ada rezeki. InsyaAllah. Apa ni Syekh? Kita ni pening-pening. Alhamdulillah. Masih boleh makan. Masih ada rezeki. Ada orang yang demam. Adalah orang hantar seruding. Okeylah. Nak apa lagi kau? Nak apa lagi? Tapi ada orang kan. Serangkat bendera putih. Terpaksa minta tebalkan muka. Beratur. Lepas tu la ilaha illallah yang. Ya Allah. Yang bunuh diri. Apa ni? Datuk juga. Jumpa juga sembang-sembang. Dia kata ada seorang bekas polis. Baru pencen 2 bulan. Pencen 2 bulan, bunuh diri. Apa masalah kita pun tak tahu. Orang Islam, Syekh, kalau orang kafir lantak engkau lah. Itulah ya, subhanallah. Ujian yang Allah Ta'ala takdirkan kita berhadapan dengan ujian tu di akhir zaman. Ujian-ujian macam ni, bila kita tengok, kita balik semula kepada kisah Nabi Ibrahim. Bagaimana cekalnya dia, hati isteri dia Hajar. Kuatnya pergantungan mereka pada Allah. Kita ni bang, dalam hidup ni, selagi mana kita bergantung dengan diri kita, memang takkan selesai masalah. Kita duk bergantung dengan diri kita, memang takkan selesai. Sampai bila, sampai kiamat takkan selesai masalah kau. Tapi kalau kita letakkan masalah kita pada Allah, selesai masalah. Letak je. Masalah ni, Allah yang cipta. Kan? Dan yang menyelesaikan, Allah juga. Settle lah. Kan? COVID ni Allah lah yang cipta. Khaliqu kulli syai'in. Ke kau nak kata COVID tu Cina cipta? Memelah tangan manusia. Tapi kalau Allah tak izinkan, tak keluar menatang COVID tu. Jadi yang nak menghilangkan COVID, siapa dia? Allah. Serah pada Allah. Dia bagi masalah, dia penyelesai masalah. Allah. Maka hidup kita akan tenang. Kita akan cool, kita akan relax, kita tak tension, kita tak serabut. Tapi bila kita fikir, akhirnya jadi masalah kita ni. Makan pun tidak, minum pun tidak, tidur pun tidak, mandi pun tidak. Dan last, mamai. Kan? Na'udzubillah min zalik. Jadi, moral of the story pada malam ni, pergantungan kita kepada Allah, kena perbaiki semula. Kuatkan hubungan pada Allah. Malam-malam bangun qiyamul lail, bertahajud pada Allah paling kurang 2 rakaat tahajud, 2 rakaat taubat, 2 rakaat hajat, 1 witir. Kalau boleh buat lebih lagi, alhamdulillah. Ya, banyaklah pergantungan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga dengan pergantungan kita kepada Allah, Allah akan selesaikan segala permasalahan kita insya-Allah. Jadi nak sekali sebagai sedikit perkongsian kita pada malam ni. Sebenarnya anak ni letih. Cuba kita buka lah kok ada nak tanya soalan ke apa ke. Kita silakan kalau ada apa yang nak tanya. Jadi sekadar itulah sebagai sedikit perkongsian. Semoga kisah yang anak ceritakan tadi memberikan manfaat terutama untuk diri anak dan kita semua insya-Allah. Allahu'alam. Okey, alhamdulillah. Sebenarnya Ustaz kita ada masa ni Ustaz sampai 9.30. Tapi nampak Ustaz macam keletihan sangat malam ni. Alhamdulillah tuan-tuan, Ustaz sudah membuka ruangan untuk kita bertanya. Mungkin ada apa-apa yang kita tak tahu. Bagi saya malam ni adalah satu kisah yang macam mana saya sendiri pun bukanlah baru dengar. Mungkin dah lama saya tak dengar kisah ni. Tapi bila Ustaz buka balik, alhamdulillah. Sebelum ni kami hanya dengar kisahnya Nabi Ibrahim, pengorbanan anaknya di mana dia diperintah oleh Allah untuk menyembelih anaknya sendiri. Tapi alhamdulillah malam ni kita dapat dengar sesuatu mungkin sesuatu benda yang baru bagi saya ataupun bagi kalangan-kalangan ibu bapa yang lain. Alhamdulillah tuan-tuan boleh bertanya di ruangan komen. InsyaAllah kalau ada cikgu-cikgu ataupun ibu ayah yang ingin bertanyakan soalan, mengajukan soalan kepada Ustaz, insyaAllah boleh. Ada?
Disahkanlah. Assalamualaikum katanya. Betul-betul boleh tulis di bawah ya. Kita tak ada soalan lagi, kita tak boleh nak panjang. Kita bagi soalan satu. Ada sebarang soalan Dia sekarang ni cuaca panas, jadi nak ceramah lama-lama sakit tekak Syekh. Betul Ustaz. Nak tengah panas sekarang, aduh. Dia kalau ceramah dekat surau masjid 2 jam aku tak kisah, tapi bila online ni sejam dah jam kepala Syekh. Betul. Anda pun baru lepas bekam Ustaz. Jadi stres. Oi, mengajar online ni subhanallah. Betul. 40 minit pun dah lama dah rasa. Itulah. Okey, kita tunggu soalan. InsyaAllah tuan-tuan. Sila-sila tuan-tuan dan perempuan, jangan malu, jangan segan. Kita ni nak menuntut ilmu tak boleh segan, tak boleh malu. Kalau kita tak tahu, kita tanya. Macam saya kalau tak tahu memang saya tanya. Sebab sampai bila-bila kalau kita tak bertanya, sampai bila-bila kita tak tahu tuan-tuan dan perempuan. InsyaAllah. Siapa ada soalan? Okey, Ustaz ada soalan Ustaz. Daripada Rosita Salihuddin. Okey, soalannya, Ustaz, nak tahu berapa umur Nabi Ismail AS semasa perintah sembelih. Semasa Nabi diperintah untuk sembelih Nabi Ismail. Berapakah umur Nabi Ismail? Ini soalan yang pertama Ustaz. Okey. Dalam Quran dia tak sebut berapa umur Nabi Ismail ketika dia kena sembelih. Tapi Quran kata falamma balagha ma'ahu sa'ya. Maknanya Nabi Ismail tu dah besar, dah boleh berdikari, dah boleh bantu bapak dia. Kan maknanya besarlah. Mungkin umur 12 tahun, mungkin macam itulah umurnya. Dia memang dah boleh berdikari, boleh bercakap kan, sebab tu bila bapak dia kata inni ara fil manam anni athbahuka fanzur madza tara. Kan Nabi Ibrahim tanya Nabi Ismail, abah mimpi abah sembelih kau, apa pendapat kau? Maka apa kata Nabi Ibrahim, ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Abah buat apa yang Allah suruh, insyaallah saya di kalangan orang yang sabar. Tu hebatnya. Kan anak tu walaupun kecil tapi dia punya matured, dia punya matang tu tak, subhanallah. Saya cakap if'al ma tu'mar, buat. Ini arahan Allah, buat. Jadi kita ni harap-harap anak-anak seriti pun macam tu jugalah. Kan? Dengar arahan sam'an wa ta'atan, tak dia nak tanya banyak, nak apa kan. Kita ni itulah, kita ni suka mempersoalkan arahan Allah. Bila kita suka persoalkan arahan Allah, itu yang timbul hidup kita tak ada berkat. Kita tidak beradab dengan Allah. Kita tak beradab dengan Allah. Tengok Nabi Ismail. Dia kata buat. InsyaAllah saya sabar. Tapi itulah, dengan sebab ketaatan, kesabaran, keredaan itu, Allah gantikan dengan seekor kibas. Dan kibas itu bukan sebarangan. Kibas itu merupakan kibas milik siapa? Milik Habil, anak Nabi Adam. Ya Allah Ta'ala terima ketika peristiwa korban kali pertama antara Qabil dan Habil. Diterima oleh Allah, disimpan di syurga, diturunkan dan dihadiahkan kepada cucu ataupun cicit Nabi Adam, iaitu Nabi Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Ada soalan kedua. Soalan kedua saya bacakan. Amir boleh munculkan di ruangan. Assalamualaikum Ustaz. Apa yang boleh kita dapat daripada Siti Hajar Isytihar? Air zam-zam tu milik dia. Maaf sebab macam tergantung. Adakah apa-apa ibrah yang boleh kami dapati daripada kisah Siti Hajar Isytihar? Nabi SAW ada kata, ya, al-ma'u syuraka fi thalathah. Al-ma'u wal-kala'u wal-nar. 3 benda ni bahasa kita kata tak boleh nak diswastakan. Air, makanan dan api. Ini Islam ajar. Jadi Hajar ni, dia kata tu milik dia. Kalau dia kata aku boleh bagi kat korang, bagi, dibimbangi, orang akan salah guna dan orang akan bisneskan benda tu, orang akan swastakan benda tu. Hajar bagi orang free je. Nak minum boleh tapi korang tak boleh nak miliki. Kalau aku bagi korang miliki,
Memang confirm buat bisnes. Confirm buat bisnes, Syekh. Sebab tu Hajar dia seakan-akan dia yang jaga amanah tu. Siapa nak minum, minum. Tapi aku tak benarkan sesiapa pun memiliki. Sebab tu benda air ni tak boleh nak diswastakan. Bila swasta, jadi bisnes lah. Toki air memang masyuk engkau. Itu jadi zalim, jadi tekan, jadi macam-macam lah. Sebab tu Nabi kata, An-nas syuraka'u fi thalathah fil ma' wal nar wal kala. Air, api dan juga al-kala ni makanan secara umum je lah. 3 benda ni kerajaan kena jaga. Jangan diswastakan. Api, air dan juga makanan secara umumnya. Yang lain-lain nak swasta lantak engkau lah. Tapi itulah realiti kita pada hari ini. Semua habis diswastakan. Yang penting, masyuk. Wallahu'alam. Okey, baik. Alhamdulillah, saya harap jelas ya. Yang bertanya, okey. Lagi satu soalan Ustaz. Daripada Muhammad Faizul Siti Anisah. Okey, salam Ustaz. Kongsi amalan didik anak supaya lembut hati, dengar kata, boleh jaga solat, amalan atau akhlak selaku ibu bapa anak-anak ni Ustaz. Mungkin Ustaz boleh share sedikit. Nak cakap pun susah, aku bukan reti sangat. Tapi kita cakap berdasarkan pengalaman. Dia gini bang, Kak. Nak bagi anak-anak baik, mak bapak kena baik lah. Tu je cerita. Mak bapak kena baik. Kita mak bapak kena doa sentiasa. Kena jaga semayang. Bila mak abah jaga semayang, automatik anak jaga semayang. Bila mak abah baca Quran, automatik anak baca Quran. Bila mak abah tutup aurat, automatik anak juga tutup aurat. Tu je. Tapi kalau kita ni cakap semayang, bapak tengok TV. Apa barang kau? Kan? Memang confirm anak kau tak semayang. Kau suruh anak kau, baca Quran. Bapak baca WhatsApp. Kau ingat anak kau nak ikut cakap kau? Malam sikit lah. Itu realitinya. Kan? Kita suruh anak tutup aurat, kita mak tak tutup aurat. Pening kepala Syekh. Sebab tu kita ni nak didik anak, kita sendiri kena ingat lah. Kita sendiri kena ingat lah kan. Semayang kita kena jaga, Quran kita kena jaga, aurat kita sebagai ibu kena jaga. Dan makanan yang kita bawa balik ke rumah juga pastikan halalan, tayyiban, mubarakan. Dan kena berdoa setiap hari. Setiap hari doa minta Allah berkati perkahwinan, berkati keluarga kita, berkati anak-anak kita. Kena doa tiap-tiap hari. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Allahumma barik zawajana, barik auladana, barik banatina. Allahumma fasah lana, Allahumma barik ahlana. Doa semua orang kata. Jangan putus doa. Istiqamah doa. Dan yakin Allah Ta'ala makbulkan doa kita. Tak adalah nikmat paling besar Syekh. Nikmat paling besar daripada iman dan Islam. Allah kurniakan kepada kita anak-anak yang mendirikan sembahyang. Nikmat paling besar. Anak yang dengar cakap, nikmat paling besar. Kan? Ada orang harta banyak tapi anak haram tak sembahyang. Na'udzubillah min zalik. Apa-apa hal pun, kita juga sebenarnya. Kembali pada mak bapak tu sendiri. Wallahu'alam. Okey, betul kata Ustaz. Daripada cerita kita tengok. Benih kalau nak lahir dengan yang baik, kita mestilah siramnya dengan sesuatu yang baik. Betul Ustaz? Okay. Macam nak musangking lah Syekh. Musangking kan senang apa? Itu lah tu. Dia punya baja je RM200 baja dia. Engkau? Lah dapat buah kualiti. Ini nak makan musangking tapi kedekut nak keluar baja. Memang tak dapat lah makan King Kong lah engkau. Nak dapat sesuatu kualiti kena korban lebih sikit Ustaz. Yeah. Okey Ustaz, satu lagi soalan Ustaz daripada Ibnu Radi. Assalamualaikum Ustaz. Mana yang lebih baik? Membuat korban untuk diri sendiri atau anak kalau kita dah pernah buat korban? Mana lagi bagus nak buat korban untuk diri sendiri ataupun anak? Yelah kalau kita dah buat korban, buatlah untuk anak kita, niatkan untuk dia. Sebab kita dah buat dah. Tapi sebenarnya kita pun sedia maklum korban tu bukan kita seorang nak makan kan. Ada bahagian untuk kita tapi yang penting tu untuk orang lain. Untuk orang lain merasa nikmat daging korban tu. Itu yang penting. Dan kita kena ingat bila kita buat korban ni, kita akan buat mengikut kemampuan kita. Dan Allah Ta'ala maha mengetahui kemampuan kita macam mana.
Contohlah, contoh kita memang sengkit gila kan. Memang sengkit lah. Ya Allah, aku ada ngam-ngam je 300 untuk kurban tahun ni. Contohlah, kau ada duit dalam bank. Bobol lah berapa, 5,000, 6,000 ya Allah. Tapi aku nak buat kurban 300. Okey lah. Tapi kalau kau contoh dalam bank ada berpuluh-puluh ribu. Nak buat 300. Mak ai, kedekun nak mampus. Kenalah ambil kambing yang mahal. Kan? 1,000 ke, 1,000 lebih ke. Barulah nampak kesungguhan kita. Jangan, sebab tu ada orang dia akan tanya yang murah. Kita bila murah ni aku tengok orang hantar gambar. Aduh, kambing ke anak kambing ni? Kecil kau tahu. Ni harga 300 ni. Sabar je lah. Kan? Jadi kita ni kalau buat biar yang terbaik. Wallahualam. Okey, alhamdulillah saya harap jelas untuk yang bertanya. Kita buka satu lagi soalan. Last kita buka satu lagi soalan. Ustaz pun dah nampak keletihan itu. InsyaAllah kita buka lagi satu. Okey, insyaAllah tuan-tuan boleh bukakan soalan tuan-tuan dan puan-puan. Kita buka last soalan. InsyaAllah. Mungkin daripada kalangan guru-guru ada, kalangan ibu bapa. Ramai kita penonton malam ni, kita ramai. Saya harap ada satu soalan. Okey, daripada Ustazah Balqis. Salam Ustaz, bagaimana untuk mencontohi keluarga Nabi Ibrahim AS mengikut zaman anak-anak sekarang? Itu soalannya Ustaz. Nak mencontohi Nabi Ibrahim bukan senang. Kita nak pergi daripada tu memang tak mampulah. Kita contohi orang-orang alim yang sekeliling kelalang kita lah. Contohlah kalau kita tengok bapak kita lah. Bapak kita orang yang alim, yang warak. Cuba contohi bapak kita dulu. Macam mana? Boleh ke tak boleh? Guru-guru kita contoh. Kita ada guru. Yang kita tahu guru kita ni warak, alim. Contohi dia. Nak ambil Nabi tu aku rasa berangan je lah. Takkan mampu. Nabi ni hanya cerita. Motivasi, buat semangat. Tapi nak ambil dia, kita nak contohi, jam. Kan? Jadi kita kena ambil orang kita nak mata yang agak-agak kita boleh follow dia. Kan? Cubalah. Allah, lemah betul. Yelah kisah Nabi Rasul ni penting. Nak bagi tahu betapa hebatnya iman dia orang. Tapi bila kita kata kita nak contohi, kita nak buat dia orang, tak mampu saya, tak mampu. Tak mampu. Macam contoh kan Sayyidina Umar Abdul Aziz. Sayyidina Umar Abdul Aziz, bila dia meninggal, diganti oleh seorang khalifah yang lain. Anda tak ingat nama apa. Khalifah yang ganti dia ni cuba mencontohi Umar Abdul Aziz. Mana zaman dia lah, zaman dia. Bukan nak contohi Nabi Rasul, tak. Dia cuba nak contohi Umar Abdul Aziz. Dia hanya boleh bertahan selama sebulan aja. Sebulan jadi warak, lepas tu jam. Tu nak bagi tahu. Kita, aku tak tahulah nak kata. Jadi kita cubalah kan, kita cuba contohi orang yang kita nampak baik pada pandangan mata kasar kita. Mungkin mak abah kita, mungkin guru-guru kita, cuba contohi mereka kan. Dan insya-Allah kita akan lebih baik dan seterusnya lebih baik. Wallahu alam. Nak cakap banyak pun Ana pun segan, Ana bukan banyak sangat pun. Okey, alhamdulillah saya harap menjawab. Betul Ustaz. Bagi saya kita nak mencontohi para nabi mungkin agak susah. Sunnah-sunnah Nabi yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun kita sampai sekarang susah nak ikut. Kadang-kadang tu Ustaz. Tapi Allah kurniakan kita para alim ulama, contoh macam Ustaz Nazmi Karim, kita boleh contoh soleh balik awal. Balik awal. Kita ada orang keliling kita yang alim, mungkin mak ayah kita lebih alim. Kita perlu contohi sebab kita nak berubah kepada sesuatu yang baik ni perlukan motivasi tu Ustaz. Betul. Kalau tidak kita nak istiqamah tu sangatlah susah tuan-tuan. Sebab tu bagi saya orang yang nak berubah lebih baik atau mencontohi orang yang alim ulama dengan cara ada motivasi pada diri dia dengan cara melihat ilmu agama atau mendengar ilmu agama. Alhamdulillah pihak Siti Ustaz akan buat usrah khas buat ibu ayah ni setiap bulan, kadang-kadang setiap minggu pun ada. Alhamdulillah kali ni kita bersama orang hebat setiap malam kadang-kadang.
Ustaz sangkut Ustaz. Ustaz sangkut dah tuan-tuan. Takut? Maka saya sangkut. Oh. Okey. Go Alhamdulillah. line problem kot. Line problem. Okey. Saya ingat Ustaz duk kerah gitu. Alright. Alhamdulillah tuan-tuan, kita dah berada di penghujung. Saya pun sudah tutup ruangan soalan. Ustaz pun sudah letih. Kita pun perlu solat isyak pada malam ni. Kita boleh ambil ibrah apa sahaja kisah-kisah yang Ustaz sampaikan pada malam ni. Mungkin sebelum ni, macam saya cakap tadi, kita mendengar kisah pengemanan Nabi Ismail AS. Kita ni diberi ujian di musim pandemik COVID-19 ni tidaklah seberat ujian pada zaman Nabi Muhammad. Para Nabi pada zaman dahulu. Bagi mungkin ujian kita Allah bagi ni kecil je tuan-tuan. Pada Nabi menghadap ujian daripada Allah ni besar lagi dari kita Ustaz. Berganda-ganda ujian dia. Betul. Nabi tetap bersabar. Alhamdulillah. Okey, di penghujung ni saya minta sama-sama kita tadah tangan. Mungkin saya boleh minta Ustaz Nazmi Karim untuk mendoakan, untuk baca doa penutup usrah kita pada malam ni. Doakan untuk orang lainnya ataupun mereka-mereka yang teruji pada musim pandemik ni, insya-Allah Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اكشف عنا من البلاء والوباء والغلاء والفحشاء والطاعون ما لا يكشف أحد غيرك. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin, amin, amin. Alhamdulillah tuan-tuan, sebelum perakhiran saya mengucapkan ribuan terima kasih pada Ustaz Nazmi Karim kerana sudi menerima jemputan kami pihak Seriti kawasan Kuala Selangor. Terima kasih Ustaz, walaupun Ustaz agak kelitihan tapi Ustaz korbankan masanya untuk kita semua. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Sama. Okey, saya juga ucapkan ribuan terima kasih kepada Ibu Ayah dari pada kedua-dua Seriti Tahfiz Darul Amilin Bukit Malawati dan juga Seriti Darul Amilin Puncak Alam. Alhamdulillah, masing-masing semuanya memberikan kerjasama yang sangat berpuas hati, insya-Allah. Sama-sama kita ambil ibrah apa saja Ustaz sampaikan pada malam ni. Alhamdulillah. Okey, kita sudahi majlis kita pada malam ini dengan tasbih kifarah dan suratul As. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Boleh live Boleh Amir? Dah habis? Okey. Okey Ustaz, terima kasih banyak Ustaz. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh live Amir? Ini dah habis. Oh Amir. Okey. Okay, dah live dah end. Yang penting suara okey. Suara semua okey, cuma video tu saya takut. Tapi overall okey lah.